Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, berjumpa lagi dalam saluran saya Nur Amirul Nazmi, sahabat tani anda. Okey, untuk video kali ni saya nak share korang nak pasang bahagian piping untuk overflow kan. Sebab video yang sebelum ni saya ada cerita tentang nak tunjuk bahagian tu, sebab kebanyakannya orang buat overflow tu dia biasa je. Jadi yang ni saya akan tunjuk pada korang semua macam mana buat overflow yang pada masa yang sama kita boleh kacau sekali dan mungkin menghasilkan sedikit oksigen lah untuk dalam tangki tu. Jadi jom. Okey, ni dipanggil overflow lah yang kita nak buat tu. Kan? Macam kalau korang tengok ni, saya cerahkan sikit. Okey, ni daripada tangki yang ni dia akan keluar. Satu dia pergi ke bahagian ladang dan satu lagi dia akan balik ke tangki lah. Jadi saya akan tebuk ni dulu, bahagian ni dulu. Supaya kita dapat nyambung pipe, dan saya akan tunjukkan dekat bahagian bawah ni macam mana kita nak buat yang lebih baik. Okey, saya akan tebuk tangki ni dengan menggunakan hole saw lah, ataupun penebuk lubang saiz 32 mm. 32 mm 1 inci ya. Mana kalau korang nak lebih cantik, korang kena sukat lah. Kena sukat ni masuk ngam je. Mana kalau macam ini, makna dia tak ada lebih terlalu besar sangat kan. Takut bila terlalu besar nanti kita nak kunci dia pun jadi masalah. Takut kalau ada kalau air naik sampai sini berlaku kebocoran lah. Jadi jom kita tebuk. Okey, sekarang ni kita akan pakai MTA 32 mm dengan FTA PVC punya. Jadi kita pasang kat sini. Jadi kita pakai dua-dua, kena ubah white tape lah. White tape pun apa kat sini supaya dia tak leaking lah. Tak leaking, jadi kita pasang. Okey, jadi kita sukat lah berapa dia punya panjang dia ni yang kita perlukan . Ini kalau tengok dekat sini dia nak pakai lebih kurang dalam 12 inci. 12 inci kan. Saya tak pasti korang nampak ke tak kan. Tapi kita potong lah untuk 12 inci punya panjang dia. Okey, kita dah siap potong. Jadi kita bubuh gam PVC lah. Gam PVC kat sini. Ataupun kalau nak cantik, satu je yang kita bubuh PVC, gamnya satu je yang kita bubuh gam, yang sini kita tak payah bubuh. Jadi kalau kita nak buat apa-apa maintenance, senang nak cabut. Tapi pada saya kita gam je lah terus ya. Okey, kita dah bubuh gam ni. Okay, kita sapu bagi rata. Lepas tu dekat bahagian ni kita buat juga. Lepas tu pastikan kita masuk dia ni ketat-ketat, rapat, serapat yang boleh. Jadi bila dah rapat, maknanya dia santak sampai ke sini lah. Dia santak sampai ke sini, jadi dia punya gam dengan saiz ni dia jadi fit lah, jadi fit dan ketat. Okay, kita bubuh sini pula.
Okey, ini pun kita masuk santak rapat-rapat. Okey, kita tunggu sekejap bagi dia kering. Bila dia dah mula mekat, jadi kita boleh lepas lah. Okey, kejap je dia dah kering. Tapi maknanya bila dah kering kita boleh lepas lah. Jadi siap lah. Dah siap. Cuma saya nak tunjuk dekat bahagian dalam tu macam mana kita nak buat supaya nanti bila kita bancuh baju AB tu dia boleh berpusing dalam ni. Okey, untuk bahagian dalam ni saya dah buat dia punya pipe nya kan. Kita dah buat pipe, kita buat ukur dia sampai ke dasar dia. Bila sampai ke dasar dia, lebih kurang panjang dia 45 inci lah. Jadi saya buat L sekali dekat sini supaya nanti bila air tu keluar dia terus kacau dalam dia ni. Jadi kita tak payahlah bila nak bancuh baju AB tu, tak perlulah nak asyik nak kacau secara manual je. Okey, sekarang ni kita dah sambung ni kan, daripada sini. Jadi kita akan pasang yang ni pula lah. Yang ni dia punya panjang ni terpulang lah. Korang nak buat berapa inci tu terpulang lah. Sebab nanti bila kita dah pasang benda ni kan, kita nak ada satu pipe pula pergi ke bawah. Pergi ke bawah, dia akan kacau lah. Kacau ni, dia air ni jadi berpusing lah. Jadi korang buat lah berapa panjang tu tak kisahlah. Tapi kalau macam saya pilih dia sampai betul. Dia punya pipe dia tu akan pergi sampai ke bawah dasar dia ni. Okey, ni saya dah siap buat ni. Jadi kalau korang tengok, kita dekat hujung dia ni kita ada buat L kan. Jadi kita akan gam je lah kat sini. Gam dekat sini supaya dia tak jatuh lah bila time ada tekanan air tu nanti. Jadi jom kita gam pipe ni. Okey, kita dah siap pasang dia punya piping lah. Piping dia jadi macam ni lah. Jadi bila air masuk tu nanti, bila air datang ke sini, dia akan turun ke bawah. Dan taki ni secara automatik dia akan, air di dalam ni berpusing lah. Jadi dia akan kacau air dalam ni. Jadi kalau kita bancuh baju AB ke apa ke, tak adalah kita teruk sangat nak mengacau benda tu kan. Jadi air tu bila pump tu hidup, dia sentiasa mengacau baja tu lah. Jadi perkara yang seterusnya yang saya nak bagi tahu, kebiasaannya ramai orang buat bila dia buat air untuk return ni kan, kadang-kadang air tu dia naik sampai tinggi sini kan. Contohlah tinggi ni. Jadi bila dia tak buat lubang kat sini kan, dekat bahagian atas ni ke, bila pump tu hidup, dia dah masuk pergi hantar ke ladang. Dan bila pump tu mati, dia akan dia akan vacuum. Sebab tu ada setengah orang kata bila dia mati pump tapi dia punya pipe sentiasa mengeluarkan air. Inilah, ni punca dia. Jadi apabila kita buat lubang dekat sini, jadi bila pump tu mati, udara akan masuk. Udara akan masuk, mana air tu akan jatuh lah. Mana dia akan masuk sampai ke sini lah. Jadi bila ke sini, bila ada udara, mana air dengan bahagian atas ni akan terputus lah. Jadi tak ada berlaku vacuum tu. Vacuum dia akan hantar air tu ke ladang lah secara automatik. Jadi sebab tu kita kena tebuk lubang tu untuk mengelakkan dia jadi siphon lah. Siphon. Jadi jom saya tebuk lubang dekat bawah ni. Okey, jadi bila pipe ni macam ni, jadi saya akan tebuk dekat bahagian bawah lah. Dekat bahagian bawah, mana air nanti bila dia pasang dia akan tembak macam tu lah. Jadi saya akan tebuk dulu lah.
Okey, kita dah tebuk lah. Saya saja je tebuk banyak-banyak ni. Saja nak bagi nampak, kononnya nampak lawa lah. Tapi tak berapa nak lawa mana pun. Kalau korang nak buat ni, tebuk satu pun dah cukup dah. Tebuk satu je dah cukup. Jadi bila pam tu mati, air tu kan dia mengalir tu, dia pergi tu. Jadi bila oksigen tu masuk, jadi dia terputus lah. Bila terputus, tak adalah berlaku air tu apa, bila dekat ladang tu ada setengah orang kata, kenapa saya dah tutup pam tapi dia punya air dalam tangki habis. Inilah salah satu punca dia, tak buat lubang ni. Jadi korang kena buat lubang ni. Okey, jadi sekarang ni kita pasang je lah. Kita pasang ni. Jadi macam saya takkan gam lah. Takkan gam benda ni sebab nanti kalau kita nak buat maintenance senang lah. Tapi kalau bila tak gam ni, korang kena skru ni lah, pasang ketat-ketat. Korang boleh masuk skru ke ataupun sendal apa-apa ke yang patut lah. Korang nak ikat ke terpulang lah. Sebab kita takut bila tekanan kuat sangat nanti pam ni akan batang paip ni cabut lah. Bila cabut jatuh dalam tangki ni, jenuh korang kena berenang dalam tangki pula. Jadi kena pasang kemas-kemas lah benda ni. Jadi okey lah. Kejap lagi saya tunjuk demonstrasi dia jadi macam mana airnya. Okey, kita dah siap pasang dia punya pipe untuk air kosong lah. Kita pinjam dulu daripada tangki sebelah airnya kan. Jadi saya tak pasang pelampung dia lagi, pelampung untuk air pipe tu. Jadi nak tunggu kalau pasang kan lambat pula air tu nak naik kan. Jadi saya transfer dululah. Okey, sekarang kita tunggu dululah bagi air ni penuh dulu. Kita masukkan air dia dulu lah. Okey, kita dah siap masuk penuhkan air ni. Jadi kalau korang tengok, korang pasang air dia ni, dia punya, bukan dipasang dia punya pipe dia ni, mesti atas sikit daripada paras air ya. Daripada paras air, supaya nanti kalau dia tenggelam, kita takut berlaku siphon tu tadilah. Dia akan, air tu sentiasa terkeluar je bila pam dah mati sekalipun. Jadi macam ni lah. Jadi kita test bila kita hidupkan pam ni kan, hidup pam ni, air ni jadi macam mana. Okey, jadi kalau korang tengok, ini adalah sistem vertigasi lah. Ini baru first time saya nak running ni. Saya tak pernah cuba sebelum ni. Jadi saya tunjukkan korang semua percubaan untuk kali pertama lah ni. Jadi jom kita try buka. Aku lupa. Skru. Aku nak mengenang. Basah aku. Aduh, aku lupa nak skru. Tengok. Macam video. Elok aku jelek. Ya, tengok jap. Jadi inilah. Lupa saya nak skru kan tadi kan. Lupa saya nak skru. Jadi macam ni lah, kalau kita lupa nak skru atau gam, dia akan tercabut lah. Jadi ini dah jadi satu masalah kat kita nak ambil pipe ni dekat dalam ni. Okey, saya dah pasang skru kan. Kalau korang ni lebih cantik kalau ni korang pasang skru stainless steel lah. Jadi dia tak berkarat kan.
Jadi okey, jom kita try untuk kali kedua. Sebab kali pertama kawan saya dah pasang tadi. Kita try kali kedua. Jadi kita tengoklah dia punya air tu akan berpusing. Kalau korang nampak dekat ujung ni dia dah mula berpusing. Jadi dia akan mengacau nanti pusing macam tu. Ni buih dia ni untuk oksigen lah. Jadi dia sambil dia pusing tu dia ngacau, dia mengeluarkan buih oksigen lah. Jadi ventilasi korang nanti akan dapat oksigen yang agak cukup jugalah. Jadi tak perlu korang nak pasang oksigen tambahan. Jadi bila kita cuba matikan. Okey, bila kita cuba matikan, kita nampak kan air tu berpusing kan. Nampak berpusing. Jadi kita tak payahlah kalau kita ubur baja AB nanti, tak adalah susah sangat kita nak kena kacau terus sangat kan. Jadi bila jadi macam ni, bila pump tu mati, makna air dekat sini terputus lah, sebab ada lubang kat sini kan. Bila terputus, makna dia tak adalah air ni akan berterusan pergi naik ke atas. Daripada bawah pun naik ke atas. Pump mati pun air tetap berjalan. Jadi kita tak mahu macam tu. Jadi saya rasa itu sajalah cerita saya tentang piping untuk air balik ke tangki ataupun flow return lah, return flow. Jadi itu sajalah. Okey, jadi itu sajalah video saya tentang return flow tadi lah. Return flow untuk tangki lah. Tangki supaya kita dapat buat sirkulasi ataupun circle air tu kan. Jadi putaran air tu bila dia masuk dalam tu, dia berpusing pada masa sama, oksigen pun dia akan masuk sekali. Sebab kita buat cara macam tu lah. Jadi itu sajalah video saya kali ni. Kalau korang ada apa-apa pertanyaan dan soalan ataupun apa-apa cadangan, lontarkan di bahagian ruang komen. InsyaAllah pada masa lapang saya akan jawab korang punya cadangan ataupun pertanyaan tu. Jadi itu sajalah video saya kali ni. Saya Nur Amirul Nazmi, sahabat tani anda. Assalamualaikum.